Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ayat 54 daripada surah Al-A'raf. Cuba dengarkan ayat-ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, kemudian bersemayam di atas aras. Dia menutup malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Diciptanya pula matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing tunduk atas perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Tuhan, Tuhan semesta alam. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ini 6 hari pada pandangan Allah. Jangan awak ingat hari ini pada manusia. Setengah planet berpusing, mungkin sekali pusingan puluhan tahun atau ratusan tahun, kita pun tak tahu. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat Kristian. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. Hari Ahad Tuhan cuti, holiday. Itu pendapat Kristian. Tuhan cuti, haru ke bumi. Lalu dia menutupi malam dengan pada siang dan mengikuti dengan cepat. Diciptanya pula matahari, bulan, bintang masing-masing tunduk atas perintahnya. Bulan, bintang, matahari semuanya tunduk atas perintah Allah. Dia tidak ada pilihan macam manusia sebagai khalifah. Bulan, bintang, matahari diikut saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Matahari akan terbit timur, tenggelam ke barat. Dia tak boleh menjajau pergi ke utara, selatan. Suka hati dia. Bumi akan tetap mengelilingi matahari 364 suku hari dengan kelajuan 68,000 km sejam. Itu pendapat Said Qutb. Dia tak ada pilihan. Planet-planet hanya tunduk, tidak seperti manusia yang boleh memilih. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang sempurna penciptaannya, dia dapat membezakan jalan sesat dan jalan takwa. Jadi manusia boleh pilih. Bulan, bintang, matahari semuanya tak boleh. Dia akan pusinglah ikut manzilah yang telah ditetapkan, sehingga satu waktu yang Allah saja yang mengetahui. Kenapa Allah nak beritahu kita tentang penciptaan langit dan bumi? Supaya kita tahu. Tengok ayat 55. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri, dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan sangat mengharap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Tujuannya, langit dan bumi, segala yang besar-besar makhluk sehingga sehalus-halus makhluk, daripada langit, bumi, bintang, bulan, cakrawala, kepada manusia, kepada sel-sel yang ada di dalam badan kita. Satu sel seperti virus, bahkan separuh sel seperti sperm dan ovum, semuanya dicipta oleh Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang gaib. Oleh sebab itu, panduan berdoa, dekat sini kita ada dapat panduan untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan kamu dengan merendah diri. Merendah diri, jangan sombong kepada Allah. Mulakan dengan pujian Alhamdulillah. Mulakan doa minta ampun, Astaghfirullah. Jangan-jangan doa angkat tangan, Ya Allah murah rezeki, Ya Allah murah rezeki, Ya Allah nak duit, Ya Allah anak SPM. Merendah diri kepada Allah. Ingat, tidak ada manusia yang terlepas daripada dosa. Mohon ampun.
Jangan merasa diri kita mulia. Jangan merasa doa kita mustajab. Ini kesmis aku dah doa dah, mustajab dah. Ini ayat aku dah baca 40 juzuk, 30 juzuk sebagainya, aku dah mustajab dah. Sombong, tidak tahu merendah diri. Dan setengah-setengah orang merasa dirinya mulia, suka kalau tangannya itu dicium oleh pengikut-pengikutnya. Gembira kalau bekas air yang separuh itu jadi rebutan, konon-konon jadi barakah dan sebagainya. Orang ini adalah orang-orang yang sombong terhadap Allah. Merendah diri dengan Allah. Ingat, dalam seharian kita tak berapa banyak dosa kita buat, dan takutlah akan azab Allah dalam berdoa merendah diri dengan suara yang lembut. Berdoa dengan suara yang lembut, jangan kuat-kuat, jangan jerit-jerit. Masyarakat kita dulu tak ada Al-Quran, tak ada terjemahan. Jadi orang-orang tua-tua dulu dah terikut-ikut mazhab ke, tarekat ke, nak ajar macam mana pun. Kalau kamu lihat dalam masyarakat kita dekat masjid, lepas solat dia zikir kuat-kuat, doa kuat-kuat. Kamu jangan ikut. Kamu jangan ikut. Sebab mereka tidak ada terjemahan Al-Quran, sedangkan kamu adalah generasi yang celik Al-Quran. Mereka ikut tarekat ke, mazhab suka tidak. Kamu jangan ikut. Ikut je Mekah Madinah, Saudi Arabia, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dah masing-masing doa. Apabila imam baca kuat-kuat dengan mikrofon, subhanallah, yang pertama mengganggu jemaah lain. Ada orang nak sembahyang sunat, ada orang nak qasar jamak, ada orang nak sembahyang masbuk. Ada orang nak berdoa menangisi tentang dosanya dan sebagainya. Jangan ganggu. Jangan ganggu orang bersolat. Daripada hadis Rasul, perlahankan bacaan Al-Quran kamu apabila kamu lihat ada orang sedang bersolat. Jangan ganggu orang sembahyang. Kadang-kadang seorang tu masbuk, masuk rakaat kedua, Maghrib Isya, dia nak kena baca Fatihah. Tiba-tiba ada orang masbuk lain, jadi dia menjadi imam kepada orang yang baru. Jadi dia terpaksa baca dengan jahar kuat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sedangkan Pak Imam selang satu baris, dua baris dengan mikrofon, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nah, jadi memang Pak Imam itu tak mencuri taras suasana, tetapi dia mengganggu jemaah lain untuk solat. Punyalah sukar nak mendapatkan khusyuk dalam solat, dia dengan mikrofon begitu. Tetapi apa nak buat, itu adalah masyarakat kita yang terikut-ikut dengan tarekat mazhab, ataupun ini bukan mazhab yang Syafi'i ini, main ikut-ikut saja, ini daripada Turkis dan sebagainya. Kamu jangan ikut. Kamu mengganggu jemaah orang lain. Apabila ramai-ramai baca, Pak Imam mulalah ikut adat. Asal baca doa, takkanlah Pak Imam Assalamualaikum tak milik. Jadi ikut doa. Pak Imam sendiri pun tak tahu apa yang diminta doakan, dan makmum pun tak tahu apa yang dia aminkan. Pak Imam berdoa, Ya Tuhan kami, jadikanlah isteri-isteri kami, anak-anak kami, penyejuk hati kami, lil muttaqina imama, imam kepada orang yang beriman. Pak Imam isteri 3, anak 8, okeylah. Ini jemaah perempuan, amin, amin. Kamu berdoa tapi tak tahu apa benda yang kamu minta. Apa yang kamu minta? Jangan main ikut. Sebab itu dalam Al-Quran Allah perintahkan sini berdoa dengan merendah diri, dengan perlahan. Apabila dah ramai-ramai, lama-lama iblis pun masuk. Kalau nak syok, main lagu lah pula. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Subhanallah, walhamdulillah, Subhanallah. Ya amanal khaifin, amina mimana khaf. Sama dekat gereja,
Haleluya, haleluya. Awak kat gereja boleh, dekat masjid jangan. Jangan. Okey. Mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam mentafsirkan ayat 35 dari surah Al-Anfal, sesungguhnya doa dan sembahyang mereka di rumah suci itu bukanlah ibadah, hanya nyanyian-nyanyian, siulan-siulan sambil bertepuk tangan. Ayat 35 daripada surah Al-Anfal, kata Imam Asy-Syafi'i, semua ibadah berbentuk nyanyian tergelincir dari Islam. Ulang balik, itu istilah Imam Syafi'i. Semua ibadah berbentuk nyanyian, nyanyi tak salah, tapi kalau awak beribadah dengan nyanyi adalah tergelincir dari Islam. Kamu jangan ikut. Sekarang ni ada iblis Android baru, dia lain lagu pula. Hanana, hanana, ye. Serpihan sufi daripada Indonesia yang tak dikenal sekarang disanjung-sanjung Maulana Al-Habibi. Engkau orang pun tak tahu Al-Quran, kau pun ikut je hanana. Kamu jangan ikut. Nak wirid zindagi ke, nak takbir rock ke, nak hanana, kamu jangan ikut. Jangan main asal Arab saja. Arab macam-macam Arab. Ada sufi, ada Syiah, dan ada Salafi, ada macam-macam jenis Arab. Apabila kamu jahil Quran, kamu tak dapat dizikan. Jadi ikut saja daripada Al-Quran, berdoa dengan merendah diri dan suara yang lembut, dengan doa menangis. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Macam itu sekalipun, jangan melampau batas dalam berdoa. Faham? Jangan sampai baring, ya Allah, menangis, ya Allah, kat lantai, kat saja. Jangan lebih sangat dalam doa. Kadang-kadang sampai lekat kat Kaabah. Macamlah Kaabah yang kabulkan doa. Jangan lebih sangat. Sebab kita tak tahu apa yang diqada qadarkan oleh Allah terhadap kita pada akan datang. Kalau berdoa, balikkan urusan kepada Allah. Kita tak tahu yang kita minta itu baik ataupun tidak. Balik urusan kepada Allah, sebab Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Maha suci Allah, Tuhan terlalu tinggi, terlalu mulia. Dia menciptakan dan menyampurnakan, mencipta manusia dan sampurnakan dengan tangan kelengkapan, dengan oksigen, mencipta makhluk bumi, bintang, matahari, semuanya dengan sampurna. Tetapi ingat, wallazi qaddara fahada, dialah yang menentukan kadar-kadar dan memberi hidayah. Semua dekat dunia ada kadarnya. Jangan awak minta lebih. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah kamu jadi isteri sultan, ya kamu akan jadi isteri sultan. Kalau ditakdirkan kamu memang anak 14, ya anak 14. Kalau ditakdirkan memang isteri kamu 2, ya 2. Kalau ditakdirkan memang tak masuk universiti, ya itu bagian kamu. Semuanya kadar ditentukan oleh Allah. Berapa ramai yang nak jadi doktor, lawyer, arkitek, nelayan dan sebagainya untuk kesinambungan kehidupan alam ini. Semuanya berlaku atas kehendak Allah. Jangan melampau dalam berdoa. Kita tak tahu, terutama dalam urusan dunia. Kita minta akhirat, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan jalan yang lurus. Itu pun tak tahu. Mustajab tak mustajab, doanya. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Itu pun tak tahu Allah ampunkan ataupun tidak. Ya Allah ya Tuhanku, jauhkan aku daripada api neraka-Mu, masukkan aku dalam syurga-Mu. Kita pun tak tahu. Tetapi dalam hal dunia ada kadar-kadarnya. Ya Allah, aku nak anak aku SPM dapat 19E. Rupanya dapat 19E. Oh, mustajab. Oh, cuma dapat 1E. Tak mustajab. Itu dunia, sebab dunia ada kadarnya. Tetapi oleh kerana kita tak tahu apa yang dikadarkan oleh Allah akan datang, maka kita berdoalah. Tak salah kamu minta dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah,
berikan aku kebaikan dunia. Minta betul-betul fahamkan ayat Quran ini, ayat daripada 201 surah Al-Baqarah. Ya Allah, berikan aku kebaikan dunia. Jangan minta duit aja. Kadang-kadang duit pun tak baik. Dikasih 1,000, balik kena rompak 2,000, habis. Dikasih 1,000, naik gaji 1 bulan 1,000, dikasih penyakit diabetik tiap-tiap bulan 1,000, habis. Dikasih anak cemerlang, masuk universiti, habis 10,000, keluar tak ada kerja, habis. Jadi minta aja kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah dari api. So ada panduan dalam Al-Quran dalam berdoa. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Ini bermaksud jangan ubah peraturan Allah dan sunnah Rasul. Jangan nak buat lagu baru pula. Anak-anak lagu tak ada pun penyakit ni. Jangan nak ubah-ubah peraturan dari Allah berdoa dengan perlahan diterjerit-jerit. Jangan. Jangan ubah peraturan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul yang ditunjukkan oleh Rasul. Berdoalah dengan keadaan takut dan sangat mengharap. Takut. Berapa banyak dosa yang telah kita buat. Takut. Tidakkah kita cuba tulis ke belakang berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Cuba awak renung, siapakah tangan yang memegang tangan kamu sebelum suami kamu? Itu baru satu. Nak diserongkan yang lain? Tak perlu. Kita menghadap pada Tuhan, mohon ampun banyak-banyak, takut akan azab, dan sangat mengharap keampunan rahmat dari Allah. Sebab dia adalah Allahu Samad. Segalanya kembali kepada Tuhan. Segala doa kabul tak kabul semuanya terserah kepada Allah. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat bagi orang yang berbuat baik. Apa yang berbaik tadi? Yang pertama, yakin bahawa Allah mengetahui segala sesuatu. Berdoa dengan perlahan, lemah lembut, jangan ubah peraturan Allah, jangan melampau. Doa dengan keadaan takut dan sangat mengharap rahmat Allah. Pasti, ini janji daripada Allah. Sesungguhnya, rahmat Allah amat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Dekat sini kita ada jumpa panduan untuk berdoa. Biasa kamu dengar, cuba awak tengok surah Al-Mu'min ayat 60. Ini surah Al-Ghafir ayat 60. Surah yang ke-40 ayat yang ke-60. Tengok cuba. Wa qala rabbukumud du'a. Dan Tuhanmu berfirman, berdoa kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagi kamu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Berdoa kepadaku, nescaya akan aku kabulkan. Kalau kamu cuma bergantung dengan ayat ini je, awak akan sesat. Berdoa kabul, doa kabul, awak salah. Memang ayat Al-Quran bunyi begitu. Macam fawailul lil musallin, celakalah orang sembahyang tak payah sembahyang. Bukan begitu. Ambil Al-Quran secara syumul. Berdoa kepadaku, nescaya aku perkenankan. Sebab ada ayat yang lain tadi mengenai dunia, wallazi qaddara fahada. Ada ayat Al-Quran lain. Tak adalah bermaksud kau doa kepadaku, nescaya aku kabulkan. Tidak. Tetapi berdoa kepadaku, akulah yang mengkabulkan segala doa. Tetapi kalau awak takwilkan doa kabul, wah, penuh bumi ni, ramai yang tak nak mati. Tidaklah maksud ayat begitu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku, orang yang tidak mau berdoa,
Okey, sombong akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, sudah tentu orang yang tak mau solat. Sebab solat dan selawat adalah perkataan asal yang sama. Okey, orang yang tidak mau berdoa, mohon ampun, sombong tadi. Okey, tinggi diri adalah akan dimasukkan di dalam api neraka. Cuba awak tengok surah Al-Baqarah ayat 186. Perkataan yang hampir sama, dia saling menyokong. Awak tak boleh cuma ambil doa kepadaku niscaya aku kabul. Bukan begitu maksud ayat. Kalau doa kabul, ada yang mungkin balik rosak. Ada yang bangun pagi jadi raja, semua jadi raja, rosak nanti. Sebab dunia ada tak kadarnya. Awak ingat ada ayat Al-Quran lain yang menerangkan. Tengok ayat 186. Apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang aku, tentang Allah, maka jawablah bahawasanya Allah itu hampir. Okey. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tengok, apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang aku, tentang Allah, katakan Allah itu hampir. Sebelum ayat doa kepadaku, aku akan kabulkan. Allah sentiasa hampir. Sama aja kita jaharkan atau sirkan dalam hati pun Allah mengetahui. Masakan Allah tidak mengetahui hati kamu, sedangkan hati itu Allah yang menciptanya. Daripada surah Al-Mulk ayat 12 ayat 13. Allah sentiasa hampir. Apabila Allah hampir, awak hendaklah berdoa terus kepada Tuhan. Jangan ada perantara. Adalah suatu konsep yang salah. Kalau awak kata Pak Kiai ini doanya lebih mustajab untuk kamu. Dia kata kita jahat kalau doa Allah tak terima. Kalau orang melalui orang, Allah tak tahu bahawa kita jahat, jadi orang alim ni doa lebih mustajab. No, konsep itu adalah salah. Sebab Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi doa terus. Jangan nak tunggu depan multazam. Ini tempat mustajab. No, mustajab tak mustajab urusan Allah. Awak mesti faham. Tidak ada apa yang terlindung daripada Allah. Doa terus. Jangan nak tunggu multazam ke dekat Raudhah baru nak doa. Dekat sini tak mustajab. Orang yang kaya raya kalau daripada kejayaan dunia, orang yang paling kaya dekat Malaysia pun bukannya orang Islam pun. Orang Buddha, orang non-dua kaya pun orang Hindu. Sebab Allah yang menentukan segala sesuatu. Awak mesti faham, awak mesti faham konsep. Jangan kata ini ke Raudhah doa mustajab. Jangan. Suami berdoa, ya Allah, aku nak kahwin lagi. Kat Raudhah doa mustajab. Isteri pun kat Raudhah juga, ya Allah, jangan bagi suami aku kahwin lagi. Dua-dua mustajab ke apa? So, jangan lupa. Awak jangan main ikut orang ni. Alright? Balikkan segala urusan pada Tuhan. Dunia ada kadarnya. Yang tak ada kadarnya nanti selepas kiamat. Okey? Masuk dalam surga Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dalam surga kekal abadi. Dekat sana tak ada kadarnya. Tak ada rasa sakit, tak ada rasa haus, tak ada rasa kenyang makan dan sebagainya. Tidak ada kadarnya. Dekat dunia ada kadarnya. Okey? Apabila Allah dekat, awak tak perlu jumpa kiai, santri, Habibi, Al-Maulana, Al-Unta, Al-Tamar, macam-macam. Awak tak perlu minta doa dia, awak minta terus doa pada Allah. Okey? Sebab Allah itu hampir. Barulah awak masuk ayat yang kedua. Allah mengkabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada dia. Allah akan kabulkan. Kalau tak Allah yang kabulkan, siapa dia? Semuanya atas kehendak Allah.
Membukakan hati orang lain itu juga atas kehendak Allah. Okey, tengok. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Ikut perintah Tuhan. Ikut perintah Tuhan. Tadi dunia adakah kadarnya, ikut je. Jangan awak minta yang bukan-bukan ni, doa kat sini mustajab, mustajab tak mustajab, balik urusan Allah. Okey? Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ikut perintah dari Allah. Cuba awak tengok surah Al-Isra ayat 18. Ini perintah dari Allah. Ikut dari agama. Dalam berdoa pun ada panduan. Allah pimpin kita dalam berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Seawal ayat yang keempat. Okey, ketiga, keempat surah Al-Fatihah, surah yang pertama Allah ajar kita minta doa, Allah ajar kita berdoa supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Kita tengok ayat 18 surah Al-Isra. Barang siapa yang mendaki kehidupan duniawi, siapa yang nak cari dunia saja, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kendaki bagi siapa yang kami kendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, dan dia akan memasukinya dengan keadaan tercela dan terusir. Barang siapa yang mendaki kehidupan dunia, apa dia dunia? Ayat 18 daripada surah Al-Imran. Dan kami hiaskan kepada manusia kecintaan. Dunia apa yang pertama? Wanita. Wanita. Itulah sebesar-besar hantu gangguan. Kecintaan manusia memang cinta kepada wanita dulu. Sanggup berbunuh, sanggup melanggar larangan Allah kerana wanita. Anak-anak lagi sekali, sanggup syirik sana sini, semuanya menjadi ujian. Sanggup hutang riba sana sini, sanggup merompak rasuah dan sebagainya kerana anak-anak. Harta yang banyak, asyik-asyik doa nak tambah harta je, jawatan naik pangkat dan sebagainya. Itu dunia. Wal hail wal sama'u, tu 4 bintang, 4 ring tu. BMW, Audi, Merc, kancil. Wal hail wal sama'u, kuda yang bertanda. Yang pantas. Itu adalah dunia. Tengok barang siapa yang mendaki kehidupan dunia, asyik nak dunia, asyik kereta je. Bangun tidur nak kereta, bangun tidur nak kereta, bangun tidur nak betina, bangun tidur nak anak, bangun tidur asyik sama. Dia cerita dunia je. Apa jadi Allah? Akan kami segerakan baginya di dunia ni, bukan apa yang kamu nak, apa yang Allah mahu kepada siapa yang Allah kendaki, bukan apa yang kita nak. Aku nak kahwin dengan orang ni, no. Allah kata bukan awak tapi orang lain. Aku nak kaya, tak juga. Allah memang bagi kau miskin. Sebab awak boleh minta apa dalam dunia, tetapi yang berlaku pasti berlaku atas kehendak Allah bagi siapa yang Allah kendaki. Lepas tu awak masuk apa? Neraka je. Neraka. Jangan minta dunia lebih sangat. Neraka yang kamu dapat. Dunia adakah kadarnya? Awak tak minta dunia sekalipun, ada kadar untuk kamu. Katakan aku tak minta nasi sekalipun, awak tak minta duit pun, ada rezeki yang Allah bagi. Sebab rezeki sudah tetap. Harta je yang lebih dan kurang itu pun tak pakai. Kalau ada orang gunakan harta simpan je, yang diguna itulah rezeki kamu. Barang siapa yang mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu. Siapa yang nak akhirat? Ini lagi satu. Jangan jadi orang-orang sufi. Akhirat cuma ketika sembahyang. Salah. Akhirat mengikut peraturan Al-Quran dalam muamalah, dengan jual beli, dengan suami isteri, munakahat, dalam banyak kehidupan, dalam hal ibadah dan sebagainya, berusaha ke arah itu. Sedangkan dia mukmin, sedangkan dia beriman, syarat dia.
maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya akan dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing gulungan, baik gulungan ini maupun gulungan itu, kami berikan bantuan dengan kemurahan Tuhan kamu. Tengok, ada yang nak cari dunia je pun Allah benarkan. Ada yang nak sembahyang pun Allah benarkan, tak nak sembahyang pun Allah benarkan. Tengok Dan kemurahan Tuhan kamu tidak dapat dihalangi. Ada orang yang tiap-tiap hari bangun tidur minta duit je pun boleh, suka tiawak. Tapi yang pasti berlaku atas kehendak Allah pada siapa yang Allah kehendaki. Tengok ayat 21. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi tekadnya dan lebih besar utamaannya. Ada orang yang beriman pun kaya raya, ada orang beriman pun miskin dan sebagainya. Ada orang tak pernah sembahyang pun dapat gaji besar, kereta besar dan sebagainya. Dan ada orang yang sembahyang pun ada, yang tak sembahyang pun ada, yang susah. Ada yang kerja banting tulang 24 jam tak kaya-kaya pun ada. Sebab yang berlaku di atas dunia ini adalah mengikut kadar-kadar yang ditentukan oleh Allah. Faham? Awak jangan sedih kalau doa tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan sekali-sekali kamu sedih dalam hal dunia. Barangkali yang kita minta itu pun barangkali buruk untuk kita. Dan bersyukur kalau doa kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dia adalah baik untuk kita. Kita tak tahu apa yang ada pada ilmu Allah. Kita tak tahu apa yang berlaku pada esok hari. Orang yang kamu benci pada hari ini barangkali adalah menjadi orang yang paling kamu sayangi pada hari esok. Dan orang yang kamu sayangi pada hari ini barangkali menjadi orang yang paling kamu benci pada hari esok. Faham? Berpada-pada. Jangan lebih sangat dalam menyayangi, dalam membenci. Semuanya berlaku atas kehendak Tuhan. Kita tak tahu pada akan datang. Cuba awak tengok surah Al-Kahfi. Hari ini kita lihat tentang ilmu laduni. Tengok ilmu laduni. Awak tahu ilmu laduni tak? Tengok surah Al-Kahfi ayat 60. Kita tak tahu atas kehendak Tuhan. Kita doa kabul tak kabul ke, barangkali itu kehendak Tuhan. Kita pun tak tahu, bersangka baik kepada Allah. Surah yang ke-18 ayat yang ke-60. Cuba tengok. Kita belajar ilmu laduni, ilmu Tuhan. Allah bagi 3 contoh ilmu Allah yang di luar pengetahuan manusia. Bahkan Nabi Musa AS pun tak tahu apa kehendak Allah. Kita tengok ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Muridnya ni bernama Nabi Yusha bin Nun. Ini setengah sejarah, pembantu dia. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum aku sampai ke pertemuan 2 laut, dan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Nak mencari seorang hamba Allah yang ada ilmu Allah, dibagi ilmu 3 je. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan 2 laut, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke laut. Ini ikan dah digoreng, ikan dah dipotong dalam sejarah. Dah dibawa tinggal makan, tiba-tiba ikan dah digoreng, dah dipotong, itu melompat-lompat mencari jalan ke laut. Pelik bin ajaib. Itu dalam sejarah. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya Nabi Yusha tadi, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita merasa letih kerana perjalanan kita ini. Mana ikan goreng tadi? Mana laut tadi? Muridnya menjawab, Nabi ini muridnya dalam Al-Quran tak ada, tapi dalam cara bernama Nabi Yusha bin Nun. Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidaklah yang merupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.
dah putus-putus melompat-lompat ke whatever, kita pun tak tahu. Awak tak payah cari ilmu yang macam begini. Susah sangat. Ilmu kamu ada dalam Al-Quran. Awak cari dalam Al-Quran. Jangan cari ikan lompat-lompat yang bukan-bukan. Ini Nabi Allah Musa nak mencari sebahagian ilmu Allah. Dia nak tahu macam mana ilmu Allah. Tengok ayat 64. Musa berkata, itulah tempat kita yang cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Patah balik. Dah terbabas tadi. Mana antara dua laut, kita pun tak tahu yang Nabi Musa ni kat mana. Semasa ini dia dah jadi Rasul ke, dah pindah ke dataran Tih dan sebagainya, kita pun tak tahu. Okey, tengok Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Ini manusia, Setengah ulama mengatakan Nabi Haidir, manusia. Bertemu dengan hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepada mereka ilmu dari sisi kami, ilmu laduni, ilmu dari Tuhan. Allah ajar Nabi Haidir ini 3 ilmu je, 3-4 ilmu mengenai apa yang kehendak Tuhan di kemudian hari. Tengok Musa berkata kepada Haidir, ingat Nabi Haidir namanya tidak ada dalam Al-Quran. Bolehkah aku mengikuti kamu supaya kamu mengajarkan kepada kamu ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kamu? Haidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya-Allah kamu akan dapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak menentangmu dalam urusan kamu. Dia berkata, jika kamu mengikutku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepada kamu. Tengok ni panduan apa yang berlaku. Nabi Haidir berkata, kau jangan tanya apa aku buat, nanti akan aku terangkan. Ini kadang-kadang mengenai doa. Kita boleh takwilkan ini mengenai takdir, qada dan qadar yang Allah tentukan kepada kita dia akan datang. Kita tak tahu. Tengok ayat 71. Apa Nabi Haidir buat? Maka berjalan keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Haidir melobangnya. Dua-dua naik perahu, Nabi Haidir korek perahu, lubang. Pelik. Kehendak Tuhan pelik bagi orang yang tak yakin atas kehendak Tuhan. Okey. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan semuanya penumpang. Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Ilmu Tuhan. Okay, tengok. Haidir berkata, bukankah aku berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak sabar bersamaku, bersama dengan aku. Engkau memang tak sabar. Ikut je, jangan tanya. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku kerana kelupaanku. Okey, aku tanya, aku salah. Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalan keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Haidir membunuh budak itu. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan kerana dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Berjalan, Nabi Haidir bunuh budak. Okey? Ada ke budak dah terpasang bunuh? Dalam tengok surah tafsir dia kata patahkan tengkuk, nyetek budak perempuan cantik-cantik setahun 2 tahun. Haidir berkata, bukankah sudah aku katakan kepada kamu, sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepada kamu tentang suatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertai kamu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberi uzur kepadaku. Okey, kalau aku tanya lagi, engkau jangan benarkan aku ikut. Ini kehendak Nabi Musa sendiri. Maka keduanya berjalan sehingga tatkala keduanya sampai pada penduduk suatu negeri. Mereka minta dia jamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk itu negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Haidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau nescaya kamu mengambil upah untuk itu. Nah, ini atas kehendak Tuhan.
Nabi Aidil tak pasal-pasal dah minta makan duit tak ada, lapor minta dikasih makan tak ada. Nabi Aidil tiba-tiba naikkan papan bangunan yang dekat situ. Dia katakan sedang kita mimpah, boleh dapat duit, kata Nabi Musa. Tengok, Haidir berkata, ini adalah perpisahan antara aku dan kamu. Cukup sampai di sini. Aku akan memberitahu kepada kamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Bahtera itu adalah kepunyaan orang miskin yang bekerja di laut. Kapal tadi yang ditebuk tu adalah kepunyaan orang yang bekerja di laut. Orang miskin. Aku bertujuan merosakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Kalau kamu diuji, dibagi kesusahan, barangkali itu adalah lebih baik daripada untuk kamu. Kita tak tahu, kita tak tahu. Baik perpisahan, perceraian, penyakit dan sebagainya, hanya Allah yang tahu apa yang akan berlaku pada hari esok. Allah saja yang tahu. Bersangka baik terhadap Allah, sentiasa bersangka baik terhadap Allah, apa juga musibah. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang mukmin, dan kami khawatir bahawa dia akan mendorong kepada orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Ini anak satu, seorang aja, ditimang-timang dah sampai tak sembahyang subuh dan sebagainya. Takut menjadi gangguan sebab dipuja sangat anak ni. Anak ni terlalu sayang, terlalu cantik dan sebagainya. Allah matikan budak itu supaya dia tidak melemahkan iman kedua bapaknya. Kan tadi saya kata, ujian yang pertama wanita, kedua anak-anak. Jadi kalau kamu diuji begini, ada anak seorang intan payung mati ataupun apa juga ujian, barangkali itu adalah lebih baik untuk kita. Sedihlah, takkanlah anak mati ketawa dia tak kena orang. Dan kami mengendakinya supaya Tuhan kamu mengganti mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya. Setiap satu kejadian ada hikmah. Setiap satu kejadian ada rahmat di sebalik suatu kejadian. Sangka baik terhadap Allah. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka menggantikan kepada mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih mendalam kasih sayang terhadap ibu bapanya. Yang tadi cinta, yang sayang anak cantik tadi, barangkali kahwin dengan raja mana, mak bapak kapai kat jauh baru. Itu tak tahu. Jadi Allah akan ganti zuriat yang lain. Ataupun apa juga, jangan sedih, jangan terlampau meratap dengan kejadian apa dalam dunia ini, sebab berlakunya semua itu atas kehendak Allah. Dan kita, demi Allah, kita tak tahu apa yang akan datang berlaku pada kita. Hari ini kamu gagah perkasa, naik kereta besar, wah, ada duit dan sebagainya. Kita tak tahu, barangkali kita hari itu merempat di mana kita tak tahu. Barangkali lebih sangsara daripada orang-orang makgian dan sebagainya. Begitu juga kalau kita susah hari ini, barangkali kita akan mendapat kesenangan di hari esok. Hanya Allah yang tahu. Tengok. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota. Ada hikmah atas dikekalkan suatu bangunan yang buruk itu. Di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua, sedang ayahnya adalah orang yang soleh. Dulu mak bapaknya adalah orang yang soleh. Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya, mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat daripada Tuhannya, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemahuanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Itu sebab semua yang berlaku atas kehendak Allah. Hanya Allah yang mengetahui apa yang akan berlaku di kemudian hari. Ulang balik, jangan kamu membenci manusia sampai melampau. Jangan kamu menyayangi dengan lebih, berpada-pada. Ulang balik. Orang yang kamu benci pada hari ini, barangkali adalah orang yang kamu sayangi pada hari esok. Dan orang yang kamu sayangi pada hari ini, barangkali
menjadi orang yang paling kamu benci pada hari esok. Okey, jadi kita belajar tentang adab-adab doa. Yang pertama, merendah diri dan perlahan. Jangan ikut orang jerit-jerit hanana awak jangan ikut, sebab mereka jahil Al-Quran, sedangkan kamu Al-Quran kamu tahu. Jangan ikut, biarkan mereka. Mata rekat ke, mazhab sufi ke, lantak dia. Kamu orang yang mendengar Al-Quran. Yang keduanya, tengok, yakin bahawa Allah itu hampir. Jangan awak tunggu dekat multazam mustajab kat sana. No. Awak doalah, sentiasa berdoa. Rahmat Allah hampir kalau kamu yakin dengan Al-Quran. Yang ketiganya, kita tak tahu pada hari depan. Hanya Allah yang mengetahui. Bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah. Apa juga musibah hari ini, barangkali itulah yang baik untuk kita di hari esok. Kita jangan kamu bersangka buruk kepada Allah. Ya Allah, apalah salahku dan sebagainya. Bersangka baik kepada Allah. Dan kita juga hari ini mengetahui 3 ilmu, salah satu daripada sebahagian daripada ilmu laduni, ilmu yang Allah berikan sedikit kepada Nabi Khidir untuk panduan kita bahawa semua yang berlaku atas kehendak Allah, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang berlaku akan datang untuk kita. Sentiasa mohon ampun rahmat dari Allah. Faham? Adab berdoa. Ada apa nak tanya tentang berdoa? Ada apa nak tanya tentang doa? Macam mana nak doa? Biasalah itu mulakan dengan pujian dan sebagainya. Ada apa orang lain nak tanya mengenai berdoa? Kabul tak kabul? Nak kabul sangat pergi ke Afghanistan. Jadi InsyaAllah kita akan sambung kuliah yang akan datang. Minggu depan kita akan sambung kuliah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.